Apa dia masalah besar dia? Iaitu kekeliruan tentang asal agama Islam ni apa. Dan sejauh bagaimana pula dengan kedudukan agama selain daripada Islam. Kenapa saya kata macam tu? Baru-baru ni ada pula yang berkongsi di media sosial, sekumpulan anak-anak muda daripada sebuah universiti yang tertentu yang ternama di negara kita, pergi ke sebuah kuil untuk basuh kuil itu kerana ada kejadian banjir ni dah. Jadi mereka ambil inisiatif pergi ke kuil, basuh kuil tu, bersihkan, kilatkan, cantikkan, ya, daripada lumpur-lumpur, pasir-pasir yang sudah menodai kebersihan kuil tersebut. Dan ini dianggap sebagai tanggungjawab sosial ke atas. Kita boleh andaikan alasan dan sebab kenapa mereka berbuat sedemikian. Di sini tuan-tuan, wajar tak wajar? Wajar tak wajar? Untuk kumpulan pemuda ni pergi, lakinya, perempuannya pergi, sama-sama kita bersihkan kuil. Nampak patung tu, patung ni kalau dia benar Tuhan, dia boleh jaga diri sendiri. Tapi apakan daya, banjir datang, dia sekali kotor. Jadi pemuda-pemuda Islam ini datang kat patung tu, ya, dibersihkan, direnjiskan dengan air, disabunkan, ya, dikilatkan dan sebagainya. Wajar tak wajar tuan-tuan? Sekali lagi, ini rumah Allah ke, kuil ini rumah Allah ke? Terus terang, kenapa anda hipokrit atau anda keliru? Kena belajar. Kalau anda rasa anda tahu isu ini, maka terus terang, ini rumah Allah ke? Kalau bukan rumah Allah, rumah apa tuan-tuan? Rumah syaitan. Betul atau tidak? Ya. Kerana agama tu antara dua je. Ya. Allah kata dalam, ya, ada kumpulan itu ada dua je. Hizbullah, Hizbus syaitan. Betul atau tidak Allah sebut dalam Al-Quran? Ulaika Hizbullah, ulaika Hizbus syaitan. Mereka itu adalah kumpulan Allah, bersama dengan Allah, menyembah Allah, mengesakan Allah. Lawan dia Hizbus syaitan, pengikut syaitan, pemuja syaitan. Jadi kesudahannya agama tu antara dua je. Agama Allah, lawan dia apa tuan-tuan? Agama syaitan. Jadi ni rumah Allah ke rumah syaitan? Jadi kita kena jelaslah pendirian kita. Jadi tuan-tuan, lepas ni alang-alang kita dah bersihkan kuil atas dasar kemanusiaan, hormat menghormati, menjaga, ya, ikatan silaturahim. Lepas ni kita buat program, kita bersihkan disko pula. Banjir juga, tak ke banjir kering, disko ni kering-kering je, ya. Apa dia? Kita bersihkan mana-mana kedai-kedai judi. Mesti ada kena juga kesan banjir. Bagaimana tuan-tuan kita bersihkan tempat-tempat macam ni? Mana-mana kedai-kedai arak yang mana kena lumpur tu, kita bersihkan botol-botol arak dia. Macam mana orang nak beli? Kan? Kesianlah kat peniaga-peniaga ni. Macam mana? Oh, tak boleh. Judi tak boleh, haram. Kita bersihkan tuan-tuan mana-mana kandang, minta maaf, alif baya, khinzir yang terkesan dengan banjir. Kita bersihkan dan alang-alang kita kilatkan sekali khinzir itu. Yalah, macam mana customer nak datang nak beli khinzir ni kalau dia penuh dengan lumpur? Kita bersihkan, kita bawa mop, kita bawa berus, kita bersihkan kandang-kandang khinzir ni. Macam mana tuan-tuan? Oh, tak boleh, najis, haram. Bagus. Untuk makluman, syirik adalah sebesar-besar najis. Syirik adalah sebesar-besar dosa.
yang kita orang Islam sepatutnya berlepas diri. Kita bertoleransi mereka nak beribadah, orang-orang bukan Islam nak beribadah di rumah ibadah mereka masing-masing. Kita toleransi, tidak ada paksaan dalam agama. Kita tak paksa mereka masuk Islam. Tapi kita tuntut supaya mereka hormat pendirian kita. Kita orang Islam tak boleh pergi ke tempat-tempat macam ni. Seperti mana kita tak boleh pergi ke disko. Saya ingat semua setuju. Kalau ada mak bapak yang anak dia pergi ke disko, pergi ke tempat judi, pergi ke mana-manalah tempat zina dan sebagainya, mak bapak semua akan marah, rasa tak senang anak dia pergi ke tempat-tempat macam ni. Tapi subhanallah, bagaimana ketika mana di luar sana ada yang keliru, bila pergi ke tempat-tempat rumah-rumah ibadah selain Islam ni, kuil dan sebagainya, itu dianggap sebagai satu yang terpuji pula. Jadi nak menunjukkan bahawa kita punya kayu timbangan itu, neraca ukuran kita tunggang terbalik. Dan memang ada perkara ni memang sangat ketara dalam masyarakat kita lah. Antara apa yang kita mungkin pernah dengar lah, seorang tu mungkin sangat prihatin kalau bab ada ni, makanan ni ada daging khinzir tidak, oh ada babi, oh tak boleh, haram. Tapi minum arak dia okey je, bismillah. Nah, jadi memang ada masalah di situ. Dia punya kayu timbangan tu tunggang terbalik. Jadi nak menunjukkan bahawa betapa penjelasan tentang hakikat bahaya syirik, kedudukan agama-agama selain daripada Islam perlu diberi penjelasan. Dan ini sama sekali tidak bererti bahawa kita menolak toleransi atau kita menolak tuntutan untuk kita menjaga keharmonian. Bahkan kita tekankan keharmonian perlu dijaga, keamanan perlu dijaga, hubungan antara kaum perlu dipelihara. Tetapi jangan sampai kita gadaikan agama, jangan sampai kita gadaikan akidah kita,